dengan cara yang baik, yang mendatangkan manfaat di dunia dan di hari akhirat. Seterusnya, di antara amalan baik di bulan Ramadan ialah amalan tadarus. Amalan tadarus adalah amalan yang comel. Bacaan secara tadarus adalah comel. Sama ada di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bertadarus baca Al-Quran, sama ada di masjid, sama ada di surau, sama ada di markah, sama ada kita kumpul anak-anak muda, anak-anak muda. Ada yang pandai tu dia ambil 10 orang, dia ambil 7-8 orang, sebelah-sebelah kampung contoh. Dia buat program ini. Yang penting kalau nak baca di rumah dengan anak isteri, biar dia boleh tegur. Jangan isteri baca salah, tak ada orang boleh tegur. Suami baca salah, tak ada orang tegur. Anak baca salah, tak ada tegur. Maka ini bukan tadarus. Bukan tadarus. Tadarus mestilah ada orang tukang tegur. Dan boleh tegur. Boleh tegur. Begitulah juga di masjid, di surau, biar ada orang tukang tegur. Cuma nak ingatkan kepada orang yang tegur ni, supaya jangan melampau-lampau. Maksudnya, apabila seseorang baca, jangan dia setiap kali baca salah je tegur. Salah je tegur, sehingga tak boleh nak gerak, maknanya menyebabkan dia jadi jemu, rasa tak suka berada dalam majlis tadarus. Maknanya orang yang tukang tegur orang yang mahir bahagian Quran ini, biar juga mahir dalam bab nak tegur orang. Jaga uslub, maknanya jaga peradaban dia, maknanya. Jadi dia kena berhati-hati, lepas retek, tegur retek, supaya maknanya dia rasa suka duduk dalam majlis tadarus. Kalau dia balik dia cerita ke isteri dia, semalam abang 3 kali je kena tegur. Walaupun sepatutnya 20 kali kena tegur. Dia berasa seronok. Kalau 3 kali ni rasa ada harapan boleh mengaji lagi, maknanya. Biar jadi begitu. Dan yang keduanya ialah orang yang tukang tegur tadi, yang mahir tadi, jangan ambil hati. Jangan mudah berasa hati. Dia tegur sekali, tak dengar. Dia tegur sekali, tak betul juga. Jangan berasa hati. Pasal orang yang tukang baca ni sebenarnya, dia nak baiki tekak ni payah. Nak suruh kena dengan makhraj. Bukan awak rumah pakai siku, pakai peng, pakai gaji, pakai kerak. Begitu. Orang hak tukang hak pandai pun, yang mahir hak tukang tegur tu pun 15 tahun nak boleh pandai lagu tu. Nak boleh jadi ketuk guru 20 tahun baru boleh mahir. Itu pun dia sudah ada bakat daripada awal kadang-kadang. Jadi ada pun orang ramai, orang awam yang mari nak cari pahala, kelebihan di bulan Ramadan tadarus ni. Jadi mereka ni tidak mahir. Jadi kalau tegur, tiba-tiba tak berapa jadi, jangan ambil hati. Dan orang yang kena tegur pula begitulah juga. Jangan berasa hati. Bahkan suka kalau apa dia ditegur. Boleh ditegur, suka. Jadi bacaan tadarus ni comel. Cuma suka saya muhasabah kepada orang yang suka baca Yasin. Biasanya dalam ramai-ramai muslimat kadang-kadang, dan majlis orang muslimin juga, kita baca Yasin ramai-ramai. Ni kena jaga. Yang pertama sekali, orang baca Yasin ramai-ramai ni, ada ulama tegur kerana dia jadi berong. Sedangkan baca Quran ini suatu bacaan yang comel, yang indah, bacaan yang ada makhraj, yang ada maknanya alunan dia. Tiba-tiba baca ramai-ramai jadi berong satu. Tak ada makna nak ambil butir. Yang keduanya, orang yang baca ni ada hak laju. Jadi ustazah, jadi guru baca Quran ni, dia ni jadi laju. Bila laju hak ni, hak tak biasa ni hambat. Apabila hambat program hak lagu ni biasa, ia hambat. Hak patut panjang, ia pendek. Sepatutnya ia berhenti, ia tak berhenti. Sepatutnya ia berhenti, kena sambung balik belakang, ia bahan depan. Jadi kalau lagu ni boleh jadi dosa, maknanya. Jadi kalau begitu, kalau ikut bacaan yang lebih baik ialah bacaan tadarus. Bacaan tadarus. Kalau baca hak ramai-ramai lagu ni, kalau nak buat juga, jangan berong, tak tahu ke butik. Yang kedua, dia jangan berambak. Pasal orang awam biasa ni, dia bimbang takut. Orang sudah, tidak sudah lagi, orang pakat dengar dia baca tak berapa kemah. Lepas tu dia kejar. Apabila dia kejar bacaan dia ni, jadi bercanggah dengan ilmu tajwid, bercanggah dengan makhraj. Jadi menyebabkan maknanya rosak bacaan dia, tak comel bacaan dia dari segi dia tajwid.
Jadi kalau nak baca juga, orang hok laju ni slow sikit. Guru-guru Quran ni hok baca dalam ramai-ramai ni pandai dia layang, maknanya orang-orang hok kediang. Baca tartil maknanya. Baca tadabbur, jangan baca secara berlomba. Jadi itu maknanya adalah nasihat di kalangan alim ulama yang mereka sedar berlaku di kalangan orang Islam. Jadi bacaan tadaruh ini adalah bacaan sunnah. Program yang sangat maknanya tarbawi sebenarnya. Yang menyebabkan maknanya boleh mentarbawi dan mentarbiah kita. Dan Nabi SAW sendiri pun walaupun baginda seorang Nabi, baginda melakukan ibadah ini dan program ini, dan alim ulama orang-orang yang soleh zaman berzaman mengikuti maknanya sejarah dan sirah ini dan seterusnya. Maknanya kita ni mestilah menyambung program yang baik ini, supaya maknanya sunnah Nabi Muhammad SAW berterusan sehingga hari kiamat. Khususnya maknanya kita golongan Islam, kita ni golongan para pejuang, ataupun kita ni orang yang cintakan kepada Nabi, orang yang kata sayang kepada Nabi SAW, maka hidupkanlah budaya ini, hidupkanlah amalan ini, hidupkanlah ibadah ini. Khususnya juga kita ketika berada di zaman mutaakhir, ketika maknanya orang Islam hari ini dalam keadaan menghadapi fitnah yang banyak. Anak-anak muda khususnya, remaja khususnya, bagaimana kita nak lawang maknanya nak lawang budaya-budaya barat yang menular? Sudah tentu kita lawang dia ialah dengan amalan Islam, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan program-program, dengan majlis-majlis agama. Itu sahaja yang boleh lawang maknanya. Kita nak lawang dengan cara mereka, itu bukan cara dia. Maka di bulan Ramadan Al-Mubarak, saya menasihati diri saya, menasihati keluarga saya, menasihati kaum muslimin dan muslimat supaya benar-benar mengambil bahagian di bulan Ramadan. Bukan sahaja mengambil bahagian berpuasa, tetapi mengambil bahagian untuk mengumpulkan segala amalan-amalan yang baik. Apa sahaja amalan yang baik yang ada, yang boleh kita lakukan, yang kita tahu ni, kita cuba penuhkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana saya sebut di bahagian yang pertama dulu, bahawa bulan Ramadan ibarat tanah yang subur. Apabila kita ada tanah subur, sudah tentu kita akan tanam apa sahaja yang mendatangkan manfaat, yang boleh jadi obat, yang boleh jadi makanan, yang boleh jadi tamang kepada kita, kita akan tanam. Maka begitulah bulan Ramadan. Sama ada ibadat itu ibadat khususi seperti semayang, zikir, bertaubat, bertahlil, sehinggalah kepada ibadat-ibadat ijtimai, ibadat-ibadat kemasyarakatan, amal-amal jama'i, amal-amal maknanya dalam bentuk muamalah, dalam bentuk akhlak, supaya ianya semuanya dan menjadi, dia panggil menjadi pahala, bekalan untuk menjadi takwa kepada kita sekalian, supaya apabila Ramadan tinggal kita pun rasa alhamdulillah kita telah lakukan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan pada pada tahun ini dan kali ini. Semoga Allah maknanya memberi keredaannya kepada kita semua dan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.